Bab 9 kita belajar tentang kebarangkalian peristiwa bergabung. Pertama sekali kita nak belajar tentang beberapa istilah yang selalu kita jumpa dalam soalan kebarangkalian. Peristiwa ialah sebarang kesudahan atau gabungan beberapa kesudahan daripada suatu eksperimen. Katakan jika kita ada sebiji dadu. Kita lontarkan dadu ini dan kita dapat nombor 6. Dalam contoh ni, lontarkan dadu ialah satu eksperimen. Dapat nombor 6 ialah satu peristiwa. Terdapat dua jenis peristiwa, iaitu peristiwa mudah dan peristiwa bergabung. Peristiwa mudah ialah peristiwa dengan keadaan suatu eksperimen berlaku pada satu-satu masa dan ia mempunyai satu kesudahan sahaja. Contohnya, dalam peristiwa mendapat nombor 6 daripada lontaran sebiji dadu, hanya satu kesudahan yang berlaku, iaitu dapat nombor 6. Tiada apa-apa perkara lain berlaku. Ini kita panggil sebagai peristiwa mudah. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang melibatkan dua atau lebih peristiwa mudah yang biasanya dikaitkan dengan perkataan dan atau. Katakan sekarang kita ada sebiji dadu dan sekeping duit shilling. Kedua-dua dadu dan duit shilling ni dilambungkan dan kita dapat 6 bagi dadu dan ekor bagi duit shilling. Dalam kes ini, eksperimen yang dilakukan ialah lambungkan dadu dan shilling. Ada dua peristiwa yang berlaku, iaitu A dapat nombor 6. Ini bagi dadu lah. Dan B dapat ekor bagi duit shilling lah. Jadi kita boleh gabungkan dua peristiwa ni sebagai dapat nombor 6 dan dapat ekor. Peristiwa A atau B boleh diwakili dengan tata tanda A kesatuan B. Manakala peristiwa A dan B boleh diwakili dengan A persilangan B. Peristiwa bergabung dapat diperihalkan dengan menggunakan pelbagai jenis perwakilan seperti gambar raja Venn, gambar raja pokok, pasangan tertib atau jadual. Dalam peperiksaan, apabila ada dua peristiwa diberi, kita perlu kenal pastikan dulu hubungan antara dua peristiwa ni. Sama ada dua peristiwa ni adalah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Dua peristiwa A dan B dikenali sebagai peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B atau sebaliknya. Contohnya, apabila kita melambungkan sebiji dadu dengan sekeping duit shilling, peristiwa A ialah dapat 6. Peristiwa B ialah dapat ekor. Dalam kes ini, peristiwa dapat 6 tidak mempengaruhi peristiwa dapat ekor. Jadi, dua peristiwa ini adalah peristiwa tak bersandar. Jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B, maka A dan B ialah peristiwa bersandar. Situasi sedemikian hanya boleh terjadi jika dua peristiwa itu dilakukan mengikut tertib. Contoh, kita ada satu bola merah dan satu bola biru yang diletakkan ke dalam satu kotak. Satu bola dikeluarkan secara rawak dan kita dapat bola merah. Ini adalah peristiwa A. Sekarang, tanpa mengembalikan bola merah ini ke dalam kotak, satu lagi bola dikeluarkan dari kotak dan kita dapat bola biru. Ini adalah peristiwa B. Dalam kes ini, peristiwa A iaitu dapat bola merah
sudah menyebabkan peristiwa B mesti berlaku. Kita mesti dapat bola biru untuk bola kedua. Ini adalah kerana dalam kotak itu kita hanya tinggal satu bola sahaja. Jadi, peristiwa A telah mempengaruhi peristiwa B. Ini kita panggil sebagai peristiwa bersandar. Kita boleh perhatikan bahawa dalam kes ini, peristiwa A dan B adalah mengikut tertib, iaitu kita keluarkan bola merah dulu, baru keluarkan bola biru. Dalam peperiksaan, apabila kita diberikan satu kes peristiwa bergabung, kita perlu tahu hukum hasil darab. Jika A dan B ialah peristiwa tak bersandar, maka kita boleh gunakan rumus ini, iaitu kebarangkalian bagi peristiwa A dan B sama dengan kebarangkalian bagi peristiwa A darabkan dengan kebarangkalian bagi peristiwa B. Jika ada lagi peristiwa C yang tidak bersandar, maka kita darabkan lagi dengan kebarangkalian dia. Kita perlu ingat, dua peristiwa adalah tidak bersandar jika kesudahan bagi peristiwa pertama tidak mempengaruhi kesudahan peristiwa kedua. Ada beberapa jenis peristiwa tidak bersandar yang selalu kita jumpa dalam peperiksaan. Yang pertama, peristiwa di mana dua kejadian berlaku secara berasingan. Contoh, melontar sebiji dadu dan sekeping duit shilling. Nombor yang kita dapat untuk dadu tidak akan mempengaruhi keputusan yang kita dapat untuk duit shilling. Yang kedua ialah peristiwa di mana suatu objek yang telah dipilih itu dikembalikan. Barulah objek yang kedua dipilih. Contohnya, sekeping kad dipilih daripada sebuah beg yang mengandungi 5 kad kuning dan 10 kad hijau dan dikembalikan. Kemudian, sekeping kad lagi dipilih. Kesudahan bagi pilihan kedua tidak bergantung kepada kesudahan pertama tadi. Yang ketiga adalah persempelan dari populasi yang besar. Jika suatu sampel kecil diambil daripada suatu populasi besar tanpa dikembalikan, kita pun boleh anggap dia sebagai peristiwa tidak bersandar. Contohnya, kita pilih seorang pelajar yang mempunyai darah jenis A+ daripada semua pelajar di sebuah sekolah. Ini adalah peristiwa A. Sekarang, kita pilih lagi seorang pelajar yang mempunyai darah jenis A+ daripada sekolah yang sama. Ini adalah peristiwa B. Dalam kes ini, kebarangkalian peristiwa A boleh dianggap sebagai sama dengan kebarangkalian peristiwa B. Ini adalah kerana pemilihan adalah daripada satu populasi yang besar dan saiz sampel yang kita pilih itu adalah terlalu kecil berbanding dengan saiz populasi. Katakan sekolah itu ada 1,000 orang pelajar. Selepas pelajar pertama dipilih, walaupun kita hanya tinggal 999 orang pelajar untuk dipilih bagi pemilihan kali kedua, tapi oleh sebab 1/1000, nilainya hampir sama dengan 1/999. Jadi, kita boleh anggapkan bahawa saiz populasi itu tidak berubah. Maka peristiwa ini adalah peristiwa tidak bersandar. Tadi kita sudah belajar tentang peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Sekarang, kita belajar satu konsep lagi, iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif ialah peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Perhatikan gambar raja di sini. A dan B tidak bertindih. Jadi A dan B tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Ini adalah saling eksklusif.
Peristiwa tidak saling eksklusif ialah peristiwa yang boleh berlaku pada masa yang sama. Dalam gambar raja ini, A dan B adalah bertindih. Jadi A dan B boleh berlaku pada masa yang sama. Maka A dan B adalah tidak saling eksklusif. Perhatikan peristiwa A dan B dalam gambar raja Venn di bawah. Ini adalah gambar raja Venn untuk peristiwa A atau B. Dan ini adalah gambar raja Venn untuk peristiwa A dan B. Secara amnya, apabila kita nak cari bilangan unsur yang memuaskan syarat A atau B, syarat A atau syarat B, kita boleh ambil bilangan unsur yang memenuhi syarat A tambah dengan bilangan unsur yang memenuhi syarat B. Tapi kita kena ingat, kita mesti tolakkan dengan bilangan unsur yang memenuhi kedua-dua syarat, iaitu A silang B. Ini sebab kalau kita ada, katakan ini A, katakan ini B, bahagian A and A adalah bahagian warna merah ni. Dan bahagian B adalah bahagian yang berwarna biru ni. Kita boleh perhatikan bahawa bahagian di tengah-tengah ni, kawasan pertindihan ni, iaitu A silang B, sudah dikira 2 kali. Jadi kita kena tolakkan dengan bahagian di tengah-tengah. Jadi sudah dapat persamaan ni, sekarang kita ambil persamaan ni, bahagikan dengan NS. Kita gunakan persamaan yang sama, tapi sekarang kita cuma bahagikan dengan NS. NS adalah bilangan unsur dalam ruang sampel kita. Kita cuma bahagikan sahaja. Jadi, kalau ikut apa yang kita sudah belajar masa menengah rendah, kita dah belajar kan, PA iaitu kebarangkalian bagi peristiwa A, kita boleh gunakan formula NA per NS, iaitu bilangan unsur yang memenuhi syarat A bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel kita. Ini kita sudah belajar masa Form 3. Jadi kalau kita bandingkan ni dengan bahagian ni, kita akan dapat bahagian yang pertama ialah P, A atau B. Dan ini sama. Kita boleh terus tuliskan PA. Yang lain kita ikut konsep yang sama, PB tolak P A silang B. Jadi ini adalah formula yang selalu kita pakai dalam peperiksaan. Kita kena perhatikan jika kita diberi satu keadaan di mana A silang B adalah satu set kosong, iaitu kita akan dapat P A silang B
sama dengan sifar. Sebab dia set kosong, dia tak mungkin berlaku. Jadi kalau kita bandingkan kepada persamaan ni, kita akan dapat bahagian belakang sini jadi kosong. Kita boleh terus potongkan bahagian belakang, dan persamaan kita yang baru adalah P A atau B sama dengan PA tambah PB sahaja.